Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita bersama-sama dalam kelas online untuk subjek fiqh tahun 5 Sekolah Rendah Islam Seri An-Nizam Abu Qari. Okey, sebelum kita cuti yang lepas, kita dah selesaikan mengenai solat sunat dua hari raya kan, iaitu solat sunat Aidilfitri dengan solat sunat Aidiladha. Kamu pun dah hafal dah semua. Okey, untuk kali ni kita masuk kepada tajuk seterusnya, iaitu pelajaran yang keempat, iaitu mengenai pengurusan jenazah. Bila kita katakan kepada jenazah, jenazah confirm dalam kepala kamu adalah orang yang telah meninggal dunia. Setiap manusia di dunia ni, bukan setiap manusia, setiap makhluk yang Allah cipta pasti akan mati. Tak ada seorang pun makhluk yang kekal hidup selama-lamanya. Kerana yang berhak untuk kekal sampai bila-bila, yang maha satu, yang maha esa adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ke, jin ke, syaitan ke, nabi ke, mereka wajib untuk mati. Yang kekal hidup adalah Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut, bahawasanya setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Boleh faham? Okey. Jadi dalam subjek ni, pengurusan jenazah ni, kamu akan belajar menyebut lafaz niat memandikan jenazah. Kamu akan tahu macam mana niat nak mandikan jenazah. Yang kedua, kamu akan tahu kaifiat. Apa tu kaifiat? Cara memandikan jenazah. Yang ketiga, kamu akan tahu cara mengkafankan jenazah. Yang keempat, kamu akan dapat menyenaraikan rukun solat jenazah. Yang kelima, kamu akan dapat menyebut lafaz niat solat jenazah. Yang keenam, kamu dapat menyatakan kaifiat cara untuk solat jenazah. Dan yang ketujuh, kamu akan dapat tahu macam mana nak mengebumikan jenazah. Okey. Tengok gambar kat bawah ni, yang kamu akan nampak gambar orang tengah mandikan, orang tengah solat, dan juga orang dah dekat kawasan kubur kan. Okey, kita buka buku fiqh muka surat 22. Okey, baik, kita tengok dekat sini Ustaz baca Apabila seseorang Muslim meninggal dunia, jenazahnya hendaklah dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Ustaz ulang sekali lagi. Apabila seseorang Muslim meninggal dunia, jenazahnya hendaklah dimandikan, dikafankan, disembahyangkan dan dikebumikan. Okey, ataupun lebih mudah kamu kena ingat, apabila seseorang orang Islam itu meninggal dunia, kita akan ada 4M. Okey, 4M. Apa 4M tu? Yang pertama, memandikan. Tengok yang gambar kat sini, yang Ustaz dah tulis 1, 2, 3, 4 tu. Pertama, memandikan. Betul. Yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga, menyembahyangkan. Dan yang keempat, mengebumikan. Okey, ingat. Bila seorang Muslim, orang Islam itu meninggal dunia, ada 4 kewajipan yang kita kena buat terhadap jenazah. Okay, pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafankan. Yang ketiga, menyembahyangkan. Dan yang keempat, mengebumikan. Okey, itu untuk jenazah orang Islam saja. Setiap agama dia ada cara tersendiri. Macam orang Cina, kadang-kadang dia boleh masuk dekat dalam kubur juga kan. Kadang-kadang dia terus awet kan. Kalau orang India, dia bakar mayat tu. Mengikut kepada agama kepercayaan masing-masing. Tapi sebagai orang Islam, ini adalah tuntutan yang wajib kita laksanakan apabila seseorang Muslim itu meninggal dunia. Ingat, ada 4M. Mandi, mengkafan, menyembahyangkan dan mengebumikan. Okey, baik. Kita pergi kepada seterusnya. Ni. Hukum menguruskan jenazah adalah fardu kifayah. Ya, hukum untuk kita menguruskan jenazah adalah fardu kifayah. Apa maksud fardu kifayah? Maksud fardu kifayah adalah bila seorang dah buat, maka terlepas hukum wajib kepada individu tersebut. Sebagai contoh, wajib dalam satu kampung kat Sarjana Putra tu, dekat dalam kawasan tu hanya Haikal, Nakib, Ashraf sahaja yang tahu
menguruskan jenazah. Yang lain semua tak tahu. Jadi kat situ hukum untuk kamu tu wajib ke sunat fardu kifayah? Jawapan dia adalah wajib. Wajib fardu. Fardu untuk kamu buat. Sebab kamu dah tahu, orang lain tak tahu. Kalau kamu tak tahu tak apa, terlepas hukum wajib. Tapi nak kata contoh dalam sarjana tu pula ada ramai sangat, ada dekat 50 orang yang tahu menguruskan jenazah ataupun lebih lah. Jadi kat situ kalau kamu tak buat, kalau kamu tak melaksanakan tu, tak ada masalah. Sebab apa? Beban wajib yang dipikul oleh kamu telah diuruskan oleh orang lain. Boleh faham? Ustaz dah terangkan dalam kelas banyak kali dah. Ustaz akan faham Okay, kita terus pergi seterusnya. Okay. Ini yang pertama adalah memandikan jenazah. M yang pertama adalah memandikan jenazah. Ingat kan? M yang pertama adalah memandikan jenazah. Okey, tengok kat sini. Macam mana kita nak mandikan jenazah? Okey, lafaz niat memandikan jenazah ni ada dua. Pertama, lafaz niat memandikan jenazah lelaki, dan yang kedua adalah lafaz niat memandikan jenazah perempuan. Ingat M yang pertama adalah memandikan. Memandikan dia pula terbagi kepada dua. Yang pertama untuk lelaki dan yang kedua untuk perempuan. Okey, baik. Ustaz baca Lafaz niat memandikan jenazah lelaki. Nawaitu an ughassila li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Soalan lagi. Nawaitu an ughassila li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku memandikan mayat ini lelaki kerana Allah Ta'ala. Okey, nawaitu an ughassila li hadzal mayyit lillahi ta'ala. Okey, baik. Kamu tengok dekat situ. Manakah yang menunjukkan lelaki? Ingat balik dalam subjek bahasa Arab. Ada isim isyarah yang kita tunjukkan kepada lelaki. Apa mana yang jadikan isim isyarah merujuk kepada lelaki? Okey, jawapannya adalah lihaza. Ingat dalam kata tunjuk, haza adalah untuk lelaki, hazihi adalah untuk perempuan. Itu dah kena ingat lah. Tu benda tu masuk. So kena ingat, nawaitu an ughsila lihaza. Lihaza ni adalah merujuk kepada lelaki. Okey, lihadza mayyiti lillahi ta'ala. Okey. Terus kita pergi kat tu, lafaz niat memandikan jenazah perempuan pula. Okey, tengok saya baca. Nawaitu an ughassila li hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Saya ulang. Nawaitu an ughassila li hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Last sekali saya ulang. Nawaitu an ughassila li hazihil mayyitati lillahi ta'ala. Okey, kamu tengok kat situ. Manakah yang merujuk kepada perempuan pula? Sama juga. Haza lawannya adalah hazi. Ini hazihi. Hazihi ni adalah merujuk kepada perempuan. Dan juga kena ingat mayyitati, iaitu ada ta marbu ta di akhir kalimah, merujuk kepada perempuan. Saja aku memandikan mayat ini perempuan kerana Allah Ta'ala. Bezanya dekat mana? Lihazal mayyiti, dan untuk perempuan lihazihil mayyitati. Okey, boleh ingat? InsyaAllah. Okey, kita pergi kepada bawah sikit. Lama sekejap Okey, kita pergi kepada kaifiat memandikan jenazah. Macam mana cara untuk memandikan jenazah ni, yang last ni. Okey, tengok cara yang memandikan jenazah. Kaifiat ni adalah cara memandikan jenazah ya ni. Kaifiat adalah cara. Ustaz tulis kat sini. Cara. Tak jelas sangat. Tak apalah, cara Tengok, yang pertama, letakkan jenazah di tempat yang lebih tinggi dalam keadaan baring terlentang. Okey, yang pertama sekali adalah kita kena letakkan jenazah di tempat yang lebih tinggi. Ini lebih tinggi daripada kita dalam keadaan baring terlentang. Baring terlentang tu macam mana? Macam kamu baring macam biasalah, terlentang, kuat lentang, berenang kuat lentang tu, tahu kan? Terlentang, bukan baring mengiring macam kamu belajar cara solat ketika sakit tu kan. Ingat melentang tu, terlentang tu macam mana? Yang kepala kita menghadap
menghadap shilling. Tu aja. Tu namanya terlentang. Okey. Yang kedua, tutup keseluruhan tubuh jenazah dengan kain. Maksudnya ketika mana kita nak mandikan jenazah, kita kena jaga aurat dia juga. Okey, kita kena tutup seluruh badan dia. Okey. Nak tutup aurat dia lah. Okey, kemudian yang ketiga, bersihkan najis pada tubuh jenazah dan tekan sedikit perutnya supaya keluar kotoran. Okey. Maksudnya kat sini, bersihkan najis. Apa sahaja najis ataupun perkara-perkara yang menghalang yang ada pada badannya, kita kena sucikan. Kita kena bersihkan sebab mayat tak boleh nak bersihkan diri dia orang sendiri. Kita yang hidup yang kena bersihkan diri mayat tu. Okey, dan juga kena buat apa? Tekan sedikit ni dan tekan sedikit perutnya. Sebab apa fungsi nak tekan sedikit perutnya tu? Untuk mengeluarkan najis yang berada di dubur. Selalu je kalau orang yang dah meninggal dunia, bila kita tekan sedikit perut dia, akan keluar najis kat lubang dubur dia. Tapi jangan tekan kuat-kuat, nanti mericik. Okey. Seterusnya, yang keempat, cuci kubul dan duburnya. Maknanya cuci alat kemaluan dia. Okey, yang kelima, cuci gigi dan mulut dia. Okey, kita kena cuci lagi gigi dengan mulut dia. Yang ke 1 2 3 4 5 6. Yang ke-6, ratakan air ke seluruh badan dengan air sabun sebanyak 3 kali. Kita kena ratakan seluruh badan dia dengan air sabun sebanyak berapa kali? 3 kali. Celah-celah ketiak semua yang kena buat. Pastikan menyeluruh, kena seluruh badan. Okey. Yang ke-7, bilas dengan air bersih keseluruhan badan. Lepas kita dah cuci 3 kali dengan air sabun, okey, kita kena bersihkan, bilas tu bersihkan lah dengan air yang bersih ke seluruh badan. Okey, yang ke last kali, siram dengan air yang bercampur dengan kapur barus dari atas kepala hingga ke hujung kaki. Air kapur barus tu, kamu tahu tak air kapur barus tu apa? Dia ada bau-bau sikit tu. Air kapur barus tu lah, nanti kalau kita dah masuk sekolah, Ustaz boleh tunjukkan lah kot air kapur barus tu macam mana. Okey, apa nak buat air kapur barus tu? Daripada kepala dia, kita ratakan air tu sampailah ke hujung kaki. Dia sampai saja ke hujung kaki, maksudnya kat situ dah selesai M yang pertama. Dah selesai M yang diwajibkan ke atas kita, ke atas pengurusan jenazah. Okey, iaitu memandikan. Okey, faham? Okey, faham so itulah cara memandikan jenazah. M yang pertama kita dah selesai. M yang kedua, ketiga dan keempat Ustaz akan sambung nanti. Okey, sebab tak cukup masa nanti. Okey, kena faham Ingat apa yang kamu kena buat sekarang ni, Ustaz nak kamu buat. Tolong kamu salin ni. Okey, salin yang ini, salin hukum, dan juga apa kewajipan yang kita kena buat kat terhadap jenazah. 4M, mandi, kafan, menyembahyang, mengebumikan. Kemudian salin ni, lafaz niat memandikan jenazah ni, bezakan lihaza lelaki, lihazihi perempuan. Okey, dan juga kamu tolong hafal benda ni. Yang kaifiat ni salin jugalah, sebab Ustaz nak tahu kan kamu kena faham benda ni semua. Okey, wallahu alam. Sampai sini saja kelas kita. Berjumpa kita lagi.